Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahid bin Muhammad Shah. Hari ini saya akan membicarakan dan berkongsi dengan anda mengenai isu pemakanan, iaitu kepentingan memilih makanan yang halal dan baik. Okey, seperti yang sedia maklum, makan dan minum merupakan salah satu fitrah semula jadi bagi umat manusia dalam memperoleh tenaga dan untuk mendapatkan kesihatan untuk tubuh badan bagi menjalankan kerja-kerja seharian mereka di muka bumi ini. Baik, seterusnya, seperti yang kita tahu, kesihatan adalah sesuatu yang amat penting bagi umat manusia, yang mana ianya akan menjejaskan hari-hari mereka jika tidak mempunyai kesihatan yang bagus. Okey, di sini makanan memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan tenaga dan juga khasiat yang mana mendatangkan kebaikan kepada manusia. Okey, menurut istilah bahasa Arab, makanan dapat diistilahkan sebagai at'iman, yang ini jamak kepada ta'am yang membawa maksud merasai sesuatu, sama ada masam, manis, pahit ataupun sebagainya. Menurut istilah sains pula, dapat diistilahkan sebagai apa sahaja, sama ada pepejal, cecair atau kedua-duanya sekali, yang mana mempunyai komposisi kimia yang tersendiri, dan apabila dimakan dia akan menjalankan beberapa tugas seperti menyediakan khasiat, untuk pembesaran ataupun memelihara ataupun membina tisu-tisu pada tubuh badan manusia. Seperti yang kita tahu, di muka bumi ini terdapat pelbagai jenis makanan yang boleh diperolehi, sama ada dari tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, daging dan pelbagai lagi. Walaupun semuanya boleh dimakan, akan tetapi tidaklah semuanya akan mendatangkan khasiat ataupun manfaat kepada tubuh badan. Dan Allah telah berfirman di dalam kitab Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Ini juga sangat bertepatan dengan ajaran agama Islam yang mana mewajibkan penganutnya untuk memperoleh makanan daripada sumber yang halal, iaitu sumber yang tidak memudaratkan, dan juga sumber yang mematuhi kod-kod yang telah disediakan. Seterusnya, bukan sahaja Allah menyebut makanan yang halal, tetapi Allah juga menyebut pilihlah daripada makanan yang baik, iaitu makanan baik ini dapat dipertimbangkan dengan ukurnya akal untuk kepentingan kesihatan. Artinya ialah makanan yang baik adalah sesuatu yang berguna dan tidak membahayakan bagi tubuh badan manusia yang dilihat dari sudut kesihatan. Maka makanan yang baik iaitu yang akan membawa lebih khasiat tergantung kepada situasi seseorang. Dan untuk pengetahuan anda semua, setiap hukum yang disyariatkan kepada manusia bertujuan ialah untuk mendatangkan maslahah, iaitu kebaikan, dan menolak mafsadah, iaitu keburukan, sama ada pada agama, nyawa, keturunan, akal maupun harta pada kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Ini sangatlah bertepatan dengan kedudukan agama Islam yang mana membawa rahmat ke seluruh alam. Islam ini bermaksud Islam tidak akan membiarkan penganutnya terkapai mencari sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada mereka tanpa sebarang petunjuk dan panduan. Kelebihan utama dalam memilih makanan yang halal adalah dari segi keselamatan, iaitu apabila berkait dengan pemilihan dan penyediaan sesuatu makanan yang halal, maksud aspek kebersihan dan juga keselamatan amat ditekankan di dalam agama Islam. Yang sama dalam Islam, kebersihan adalah kedua tinggi selepas aspek ketuhanan. Seterusnya, marilah kita mengenal apakah maksud konsep makanan halal itu sebenarnya. Okey, terdapat beberapa garis panduan iaitu mengenai konsep makanan halal. Ini antaranya ialah, yang pertama, ianya mestilah tidak bersumberkan ataupun terkandung di dalamnya apa-apa sahaja daripada makanan yang dilarang di dalam Islam, seperti arak, babi, anjing dan sebagainya. Yang keduanya, pada segi pemprosesan, yang mana ianya
mestilah tidak terlibat dengan perkara-perkara yang wujudnya najis ataupun kotoran di dalam pemprosesan makanan tersebut. Dan yang ketiga, pada konsep penyembelihan. Pada konsep penyembelihan ini mestilah mengikut syariat yang diberi oleh Allah SWT, yang mana memerlukan sembelihnya leher sehingga putusnya 2 urat penting bagi haiwan tersebut. Dan yang keempat ialah mestilah tidak bersumberkan daripada haiwan-haiwan yang dilarang seperti bertaring ataupun jenis-jenis burung yang mempunyai cakar, paruh tajam seperti burung hulang dan sebagainya. Dan makanan tersebut mestilah tidak mengandungi apa-apa sahaja yang memudaratkan, apa-apa sahaja yang boleh memudaratkan tubuh badan manusia seperti wujudnya racun, sebagainya. Dan pentingnya untuk kita dalam memilih makanan yang baik dan halal adalah untuk menjaga diri sendiri, iaitu yang pertama, kita dapat menolak mafsadah keburukan seperti keracunan makanan ataupun obesiti, yang mana Malaysia telah terselerai di dalam tangga-tangga teratas yang mana rakyatnya menghadapi masalah obesiti. Dengan pemilihan makanan yang baik, kita juga dapat mengelakkan daripada kes keracunan makanan ataupun virus-virus yang pelik. Okey, suatu masa dahulu dunia pernah digemparkan dengan wujudnya penyakit-penyakit seperti lembu gila ataupun virus Nipah ataupun penyakit anjing gila yang berpunca daripada binatang yang tidak halal. Sejak 1997, ahli sains menemui beberapa virus berpunca daripada binatang yang tidak halal, iaitu khinzir yang boleh menjangkiti manusia seperti Porcintorovirus, Porcine-rotavirus, Porcine reproductive dan respiratory syndrome virus, dan H2N2 swine flu virus. Dan pada hari ini penduduknya telah dikejutkan dengan virus baru yang diberi nama COVID-19, yang mana berpunca daripada makanan yang tidak halal, iaitu berpunca daripada individu yang tidak bertanggungjawab yang telah memakan haiwan-haiwan eksotik seperti kelawar, jengkit, serangga yang tak sepatutnya dimakan oleh manusia. Dapat dirumuskan daripada apa yang kita faham daripada konsep pemakanan halal. Pemakanan memainkan peranan yang teramat penting dalam menghasilkan tubuh badan yang sihat dan akal cerdas. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.